Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewakili kumpulan untuk membentangkan tentang subjek hubungan manusia dalam pentadbiran. Sebelum itu saya mengenalkan saya punya ahli-ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Ridwan bin Muhammad Hamdan, nombor metrik 276567. Yang kedua, Muhammad Ridwan bin Taharuddin, nombor metrik 276568. Nombor tiga, Muhammad Hafiz bin Muhammad, nombor metrik 276773. Syarifah Zainab Al-Muhar bin Syed Muhammad, 276713. Dan terakhir saya, Muhammad Amirul Azli bin Razali, 276544. So, tugasan pada kali ini kami memilih tajuk komunikasi interpersonal. Apa yang dikatakan dengan komunikasi interpersonal? So, komunikasi interpersonal adalah konsepkan diri, sikap individu, nilai dan matlamat. Ianya wujud seseorang individu yang mempunyai kebolehan untuk berinteraksi di hadapan umum. Contoh kepada komunikasi interpersonal adalah seperti interkasi di antara teman, interkasi di antara ahli-ahli keluarga dan sebagainya. Seterusnya, ahli-ahli kumpulan kami akan menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan komunikasi interpersonal ini. Penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal dan KKI. Istilah komunikasi berasal daripada perkataan Latin iaitu communicate, yang membawa maksud to make comments, yang mewujudkan pemikiran bersama. Apabila mesej disampaikan, ia menjadi maklumat tersebut yang milik bersama di antara penyampai dan pendengar dari sudut maklumat. Okey, di dalam konteks ini terdapat 3 elemen yang penting dalam aspek komunikasi, iaitu proses pertukaran mesej serta komunikasi pemahaman dari aras yang sama. Ketiga-tiga elemen ini merupakan teori klasik bagi elemen asas dalam komunikasi yang masih diguna pakai sehingga kini. Penguasaan KKI yang baik dapat diukur menerusi pandangan yang baik serta beretika. Seorang individu yang mempunyai KKI dapat berinteraksi dan secara beretika dan berkesan demi mengelakkan sebarang konflik yang berlaku. Dalam konteks organisasi, majikan perlu mempunyai sifat KKI itu sendiri untuk memastikan penyampaian yang disampaikan kepada kaki tangan bawahan adalah tepat dan tanpa menimbulkan sebarang konflik dan juga suasana yang tidak harmoni dalam sesebuah organisasi itu. Okey, apa yang dikatakan KKI? KKI merupakan elemen yang penting yang dipelajari hasil pemerhatian pengalaman. Penguasaan KKI diimplementkan berbagai ruang meliputi aspek perhubungan, pendidikan, rawatan organisasi. Dalam konteks lain, interaksi kedua pihak amat penting dalam sebuah organisasi itu untuk mencapai dan juga memberi maklum balas yang baik bagi mencapai objektif sebuah organisasi itu sendirilah. So, maklumat yang diterima perlu boleh disampaikan dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan, yang mana kedua-duanya seorang majikan itu perlu pandai dan juga bijak ataupun bijak untuk memilih situasi di mana perlukan secara lisan dan juga bukan lisan untuk penyampaian atau interaksi antara kaki tangan bawahan lah. Elemen wujud antara dua hala dapat digabungkan melalui yang seperti yang dikatakan tadi, lisan ataupun bukan lisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarifah Zainab Al-Muda binti Syed Muhammad, nombor metrik 276713. Dalam konteks pembelajaran, pemindahan maklumat dan kefahaman dalam bahasa yang difahami daripada seorang guru kepada pelajar-pelajarnya dalam menerusi simbol-simbol yang difahami. Dapat dilihat bahawa kemahiran komunikasi telah menjadi satu aspek penting yang amat dititikberatkan oleh majikan-majikan seiring dengan arus globalisasi pada masa kini. Penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal juga merupakan elemen penting dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti.
Antara ciri kemahiran komunikasi interpersonal yang boleh diterapkan dalam PDP ialah seperti kemahiran untuk berinteraksi secara lisan dan bukan lisan, kerjasama dalam pasukan, kemahiran mendengar, memotivasi antara satu sama lain, kebolehan menganalisis sikap dan emosi serta mempunyai perasaan empati. Elemen-elemen ini merupakan kemahiran pembelajaran yang dikehendaki dalam abad ke-21 selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi yang berkebolehan. Sehubungan dengan itu, seni penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa. Ia boleh dikuasai dalam pelbagai kaedah pembelajaran dan pengajaran sama ada di dalam atau di luar bilik kuliah. Melalui kajian yang dijalankan oleh Gardner, beliau merumuskan penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal, merangkumi kemahiran berkomunikasi, keupayaan mengenali dan memotivasi seseorang, keupayaan untuk menyampaikan informasi secara berkesan, keupayaan menerima idea, keupayaan menyampaikan maklumat dan keupayaan untuk bertanya soalan. Oleh itu, seseorang mahasiswa dapat menguasai kemahiran komunikasi interpersonal sekiranya ia melibatkan diri dengan aktiviti berterusan semasa dalam proses PDP di dalam kelas serta menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum yang dianjurkan oleh pihak universiti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 276773 Muhammad Hafiz bin Muhammad. Antara keperluan aspek kebolehpasaran adalah dalam era abad ke-21, para graduan berhadapan pelbagai cabaran dalam menembusi kebolehpasaran dalam bidang kerjaya. Ini disebabkan kebanyakan majikan cenderung memilih pekerja yang mempunyai kemahiran khusus yang dikenali sebagai kemahiran kebolehpasaran. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2014 menyarankan agar setiap graduan memiliki kemahiran kebolehpasaran agar graduan mudah mendapatkan pekerjaan. Pelbagai tugasan berbeza, fleksibel serta berinisiatif. Kemahiran kebolehpasaran merupakan ciri-ciri yang diperlukan oleh pihak industri selain daripada pencapaian akademik. Kemahiran kebolehpasaran dan pencapaian akademik yang baik akan menyokong proses pemilihan calon yang bakal menyertai sesuatu organisasi di alam kerjaya. Mereka yakin calon-calon yang memiliki kedua-dua aspek ini adalah mereka yang berpotensi serta berketerampilan dalam pekerjaan. Seseorang pekerja yang memiliki kemahiran kebolehpasaran merupakan aset kepada organisasi. Dalam bahasa Inggeris, istilah kemahiran kebolehpasaran dinyatakan sebagai employability skill. Kefahaman terhadap istilah ini adalah berbeza. Selain daripada istilah employability skill, ia difahami juga sebagai human skill. Beberapa istilah lain yang merupakan antara elemen yang mempengaruhi kebolehpasaran para graduan masa kini: kemahiran kebolehpasaran kerja berpasukan, kemahiran kepimpinan dan pembelajaran berterusan. Namun masih terdapat juran yang signifikan di antara elemen kemahiran kebolehpasaran dalam kalangan graduan. Elemen-elemen kemahiran ini perlu dikuasai oleh setiap graduan kerana ia merupakan aspek penting yang mempengaruhi saringan kebolehpasaran. Berdasarkan kepada kebolehpasaran merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang individu untuk memasarkan kebolehan dan kecekapan yang ada dalam diri mereka. Ciri-ciri ini mempamerkan kelayakan mereka untuk mendapatkan dan mengekalkan sesuatu pekerjaan di dalam industri. Ciri-ciri kebolehpasaran ini juga amat penting dalam dunia kerjaya untuk memudahkan seseorang berpindah daripada satu skop penting dalam dunia kerjaya untuk memudahkan seorang Secara kesimpulannya, peranan pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Universiti Awam amat penting dalam usaha membimbing dan mendedahkan para graduan ke arah keperluan industri masa kini. Ini secara tidak langsung mampu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkualiti.
Penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal merupakan salah satu faktor utama untuk melahirkan graduan yang lebih berkeyakinan dan berketerampilan dalam menembusi kebolehpasaran. Pendedahan kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan kerja berpasukan dapat membimbing penguasaan kemahiran komunikasi interpersonal. Selain itu, kemahiran komunikasi interpersonal mampu mempengaruhi hubungan dan perasaan dalam kerja berpasukan serta bermotivasi antara satu sama lain. Penglibatan semua ahli kumpulan dalam memupuk penghasilan idea yang kreatif untuk menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Dalam hal ini, setiap ahli perlu memberi komitmen sepenuhnya dalam melunaskan peranan masing-masing untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Kemahiran ini turut menjadi kayu pengukur kepada para majikan dalam proses penyaringan calon-calon yang akan menyertai organisasi mereka. Rentetan daripada situasi ini, para graduan disarankan melakukan anjakan paradigma dengan membina malahkan ilmu serta personaliti yang positif dalam diri mereka di samping memiliki ciri-ciri kebolehpasaran agar menjadi pilihan majikan. Memiliki kemahiran kebolehpasaran menunjukkan kesediaan graduan untuk menghadapi cabaran globalisasi. Kesimpulan daripada kajian ini menunjukkan bahawa para mahasiswa perlu merubah fasa anjakan paradigma untuk meningkatkan kualiti diri. Mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pencapaian akademik yang cemerlang tetapi turut disarankan mengintegrasikan ciri-ciri kebolehpasaran dalam usaha mencapai negara maju menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih.